A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berbahagia Ustaz Samsul Debat, seterusnya kepada Kak Nora kita dengan ibunya yang tercinta, Kak Emma kita, Kuna Kuni, Zakiyah Anas, Izan Atan, Nazia Mustafa, Datuk Din Wahab, Liza Abdullah, Ramlah Ram, kau kunci cintaku dalam hatimu, Makmi, dan juga mungkin ada Azian Yunus, ada nama ada tapi rupa tak ada. Auf MBS ni siapa Ni Datuk Mahdi Bizek punya Zoom. Oh, okey. Baik, kerana terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir pada malam ini bersama dengan program Halakah Anak Seni bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Samsul Debat pada malam ini, dan saya selaku pengacara ataupun moderator macam biasa akan menceriakan suasana anda sambil-sambil kita berada dalam keadaan PKP ini, dalam keadaan kita masih lagi berada di rumah. Teruslah istiqamah berada di rumah, keluar kalau rumah kalau perlu, keluar kalau penting, kalau tak penting duduk di rumah. Kenapa? Karena kita masih lagi dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandemik COVID-19. Dan untuk pengetahuan, di negara-negara di Eropah sana dah bebas COVID. Kalau kita tengok hari ini pun perlawanan bola sepak dah bermula. Semalam Arsenal menentang Brentford namanya. Ya, semalam Brentford menang 2-0. Brentford menang 2-0, dan tadi sempat tengok Liverpool pula. Manchester United lawan dengan Leeds United. 4-1 dah. Penonton dah mula ramai berada di stadium. Kita tak tahu lagi masa bila. Dan marilah kita sama-sama berikhtiar. Mungkin dengan kita mengambil vaksin, maka kita akan dapat meredakan sedikit ujian ini. Baik, topik yang akan kita sembang ataupun kita bercerita pada malam ini iaitu suratan atau kebetulan. Dan kebetulan pula kita ini dalam halakah anak seni, maka ada orang-orang ataupun anak seni kita yang telah pun menciptakan sebuah lagu. Lirik ditulis oleh yang berbahagia Datuk ataupun Datin kalau tak salah, Hamzah Hassan. Lagu yang berbunyi, sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam kehidupan atau sekadar satu kebetulan? Itu lagu baru ke lagu lama tu bang? Lagu esok baru buat. Okey, lagu tu dah tercipta lama dah. Rasanya sama-sama bayar dengan Liza Abdullah rasanya. Kumpulan Kenny, Remy dan Martin ni. Oh, dia nak buka mikrofon, nampak pantang aku petik nama. Okey, kebetulan, kesuratan ataupun kebetulan. Sebab kita masih lagi dalam keadaan tertekan ataupun kita dalam ujian ni. Kita tengok ramai juga rakan-rakan artis kita juga, sahabat-sahabat kita ataupun orang luar yang bukan artis ataupun orang kata orang-orang VIP pun yang mula bertanya sekarang ni, bila nak habis ni ujian ni? Sampai bila ni nak duduk dekat rumah? Anak-anak dah bosan, kami nak kerja. Bila nak ambil ni COVID ni? Dia ada dua benda yang patut kita buat. Satu, kita kena bersangka baik ini adalah ujian Allah mengikut daripada Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Sadaqallahul azim. Aku bermohon dengan Allah dari syaitan yang direjam. Aku bermohon dengan Allah dari syaitan yang direjam dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka cukup begitu sahaja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami
telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Maha benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ankabut ayat 1 sehingga 3. Jadi sebagai mukadimah, kita nak persilakan Al-Fadhil Ustaz Samsul Debat untuk menghuraikan tentang ujian yang kita terima sekarang ini. Kan, kita tengok ada orang sudah mula rasa menekan handbrake, dah mula rasa fed up, dah mula rasa give up. Adakah ujian ni selama-lamanya? Adakah ujian ni cukup setakat ini ataupun ada lagi atau bagaimana? Jadi kita persilakan Al-Fadhil Ustaz Samsul Debat untuk memulakan acara kita, suratan atau kebetulan fadal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam baca khutbah pula rasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam program Halaqah Anak Seni. Walaupun ada yang tak pernah berlakon, macam saya ni tak usah kira pelakon lah. Kiranya seni ni macam-macam seni. Seni duduk, seni bercakap. Orator kan, seni bercakap. Seni kita menyampaikan hujah, itu semua seni. Seni bersela, seni cara menutup kamera, kan? Itu seni. Seni jawab call, dia tunjuk shielding aja. Itu pun seni juga sebenarnya. Jadi macam-macam. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan dan mata Allah sekalian, macam Abang Dan Wahab, seni untuk tidak menunjukkan yang dia dengan isteri je di tempat yang sama. Kan? Cara dia tu kaedah. Nampak macam sepi sangat dah kehidupan Abang Dan Wahab tu. Tapi makna tu pun satu bentuk seni yang ditunjukkan. Jadi itu adalah seni, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita ni, tajuk kita sesuatu yang tak disangka. Abang kata bahasa surau tadi lah. Kok salah-salah lah saya ikut bahasa suraunya ni. Seringkali mendatangi kita. Itu lah, lebih kurang kan. Jadi suratan tu apa? Kebetulan tu apa? Suratan dari segi definisinya adalah hakikat, faedah, untung dan sebagainya. Manakala kebetulan pula tidak dengan sengaja terjadi. Tengok. Kebetulan ayat dia tidak dengan sengaja terjadi. Ini definisi dari segi bahasa. Atau keadaan yang terjadi secara tidak terduga. Contoh ayat, kemarin secara kebetulan kami bertemu dengan dia. Kan? Penjahat yang sudah lama dicari itu tertangkap dengan cara kebetulan saja. Kebetulan nak dia termasuk dalam petai rumah aku. Dan so aku tu tutup. Contoh. Mana tak sengaja. Kan? Kebetulan. Jadi apapun, iman. Apa ni? Iman. Iman ni percaya. Beza rukun iman dengan rukun Islam. Rukun yang ada iman ni adalah kepercayaan. Itu sebab ada seorang Arab Badui kata, sesungguhnya aku seorang beriman, aku seorang beriman, aku seorang beriman. 3 kali dia ulang. Nabi tegur. Kan bagus kalau kamu menyebut bahawa kamu seorang Muslim. Sebab apa? Muslim boleh selesai dengan pengakuan. Tetapi iman tidak selesai dengan pengakuan. Mesti dengan perbuatan. Contoh, saya seorang pelakon. Mana mau je percaya dia pelakon, selagi tak nampak muka dalam TV tu. Kan? Oh Allah, betul kata. Bapanya be. Macam tu kan ada seorang pelakon tu. Dia cakap ke Kelantan. Kan? Contoh, oh pelakon rupanya dia. Kan? Contoh, jadi kita tahu. Kan? Apa hal pula? Contoh, Mak Leha, watak Mak Leha. Contoh kan? Orang tahu dia pelakon. Tetapi maknanya kena dibuktikan dengan perbuatan. Lebih macam tu lah. Bercakap, semua orang boleh cakap kan? Tapi macam tu juga iman. Iman tak selesai dengan pengakuan. Dia mesti dengan perbuatan. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul. Percaya itu mesti disertakan dengan tindakan. Jadi kepercayaan kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala bagi semua makhluk termasuk dalam prinsip dasar agama Islam
yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerananya, imanan seorang hamba tidak akan menjadi benar di sisi Allah kecuali setelah memahami dan meyakini masalah ini dengan sebenar-benarnya. Ini adalah kerana iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala secara khusus berkaitan dengan tauhid, iaitu kepercayaan kita kepada Allah yang esa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hakikatnya perkataan kebetulan tak pernah wujud dalam kehidupan kita. Nak beritahu. Tak ada kamus hidup dalam Islam kebetulan. Boleh ditulis kemudian menghasilkan kisah yang baru. Semua peristiwa yang terjadi telah wujud dalam ketetapan Allah yang ditulis sebagai takdir. Takdir terdiri dalam erti qada dan qadar adalah telah ditentukan dalam Lauh Mahfuz Ilahi. Setelah lahir setiap anak Adam di muka bumi ini, maka permulaan buku catatan kebaikan dan keburukan mula dibuka. Perkara buruk dan baik telah dituliskan dengan serta-merta. Allah Ta'ala dah tulis dah untuk kita. Jika perkataan kebetulan itu wujud, manusia sudah lama tidak ingin perkara buruk berlaku di dalam hidup dia. Dah tentu, nanti nak jadi buruk, jadi boleh elak-elak. Tak. Takdir ilahi. Kena faham betul-betul ni. Bicara ini terlalu luas, terlalu berbahaya untuk sengaja diperbincangkan kerana ia berkaitan dengan soal akidah. Sebab sekiranya kalau kita tidak mendalami ilmu ini dengan beriman sepenuhnya kepada Allah, kemungkinan kesesatan dalam kefahaman akan berlaku. Itu sebab kita buat dalam grup yang tertutup. Dia bukan ajaran sesat tau. Tapi pada zaman Rasulullah SAW, membicarakan tentang takdir adalah solid kerana apabila satu isu takdir dikemukakan oleh para sahabat, ia kembali kepada Allah. Mendengar je jawapan ringkas, tak ada manusia perlu berbicarakannya kerana bukan ketentuan manusia nak tentukan. Ni macam ni. Tapi mereka sami'na wa ata'na. Semua orang mendengar dan taat dengan apa yang Nabi bagi tahu. Tapi sekarang banyak orang pandai. Ni semua tak betul. Ni semua ni lah. Ni semua takkanlah Allah Ta'ala macam tu. Bayangkan seorang perempuan di Malaysia yang mengaku Islam boleh cakap mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan. Tu fikir. Maknanya apa? Dia pakai logik. Jadi dia tak boleh macam tu. Kan? Kena faham. Perkembangan zaman, perkembangan teknologi, makin ramai tokoh cendekiawan dan ahli falsafah dilahirkan. Dengan itu, ulama berhujah dengan ketetapan takdir berlaku dalam dua perkara. Pertama, ketetapan. Apa ketetapan? Perkara ini tidak dapat diubah walau apapun usaha manusia ingin mengubahnya. Merangkumi aspek rezeki, ajal, perkara baik, perkara buruk. Kedua, aspek pilihan. Perkara ini berubah dengan izin Allah berdasarkan amal manusia. Contohnya balasan yang baik, balasan yang buruk, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Hakikatnya, setiap perkara yang berlaku sama ada pilihan atau ketetapan, tetap dalam pengetahuan Allah. Tak ada siapa lebih mengetahui, melainkan dia. Kejap lagi saya akan terangkan. Tentang qada dan qadar, mungkin kita lebih jelas. Itu sebab dia tak ada kebetulan dalam Islam. Kena ingat. Kebetulan aja tak. Allah dah susun dah benda tu sebenarnya. Takdir pilihan ni diumpamakan jalan yang dipilih oleh orang yang melaluinya. Melalui itu ialah kita diberi dua. Atau banyak jalan itu apakah penghujungnya. Pilihan bermakna kita berupaya menentukan kehendak atau jalan kita berjaya atau tidak berdasarkan usaha kita. Tapi kalau ikut jalan tu, betul tak jadilah. Ikut jalan ni balik, sampai bila pun tak berjaya. Itu usaha kita. Tetapi Allah boleh jadi, walaupun perjalanan kita tak penuh, Allah akan bagi juga. Sebenar-benarnya jalan-jalan ini diketahui oleh Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui. Dan apa yang kita akan lalu dah diciptakan untuk kita. Apabila kita melalui seperti kehendak kita, maka hendaklah kita bersyukur. Kalau Allah Ta'ala bagi macam mana kita nak, maka adalah keberkatan dan kerahmatan diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita pilih jalan lain, kan, tanpa keizinan Allah, dia takkan berlaku. Kita diberikan kudrat, kita diberi kekuatan. Kita hanya mampu buat sekadar kemampuan kita. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum, melainkan satu kaum itu mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Kak Kuna dah mula garu kepala dah. Relax Kak Kuna. Let lu. Sabar lu. Sekejap lagi saya cerita kadang-kadang boleh faham. Kemudian kita tetap ciptaan dan milik Allah ketika diingat. Apa juga kita buat? Kita ni Allah Ta'ala ciptakan. Dia dah tahu dah. Kak Kuna ni dia macam ni. Kalau jenis dia kata tak puas hati tu dia. Adik, nak tanya tahu lah.
Macam, tapi Ustaz, saya rasa lah. Dia kata tu kan. Itu memang, setiap orang berbeza-beza. Ada orang tu pula, dia tak puas hati, dia boleh simpan lagi. Tak apalah, tak payah tanyalah. Nanti kan dia cakap aku apa pula. Kita macam-macam. Jadi makna kata, tu semua. Beriman kepada qada dan qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahawa Allah SWT memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Meskipun kita memiliki hubungan yang erat serta sama-sama mempengaruhi proses kehidupan manusia, qada dan qadar, erti serta pengertian dia tetap berbeza. Kita kena faham. Pengertian qada, faham betul-betul. Siapa nak salin-salin. Pengertian qada secara bahasa berarti hukum, ketetapan dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal daripada Allah SWT, pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah tulis apa sahaja yang akan terjadi. Baik itu tentang kebaikan, baik tentang keburukan, dah tulis siap dah. Tetapi perjalanannya belum tahu lagi ni. Allah dah tulis dah. Kalau kita biar je, dia akan jadi macam ni. Kalau banyak akan jadi macam ni. Allah dah tulis dah. Allah telah memerintahkan hamba-Nya untuk percaya kepada qada. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-210 Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala beritahu apa? Hal yanzuruna ila ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahu turja'ul umur. Artinya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Ini nak beritahu, Allah dah putuskan dah tetapkan sesuatu perkara untuk kita. Dalam ayat ni dijelaskan bahawa semua perkara-perkara ketetapan yang terjadi sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni cerita qada ni. Tetapi kita kena faham dua pengertian qadar. Okay. Yang keduanya tentang pengertian qadar. Tadi qada ni ketetapan yang Allah Ta'ala dah tulis siap-siap. Maknanya, qada ni Allah dah tulis, tapi belum berlaku mungkin. Yang kedua, qadar. Secara bahasa diertikan sebuah ketentuan dan kepastian. Dia benda yang dah jadi. Sedangkan secara istilah, qadar ni berarti penentuan yang pasti atau sudah ditetapkan, baik dah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Ni dah technical dah. Dah mula berkawut lagi kat Kuna sekali lagi. Relax kat Kuna, relax. Hadis tentang qada dan qadar, Allah Ta'ala beritahu, Nabi beritahu, diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging, kemudian Allah mengutuskan malaikat untuk meniupkan roh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan. Apa dia? Rezeki, ajal, amal, dan jalan kehidupan sengsara atau bahagia. Hubungan qada dan qadar juga tidak boleh dipisahkan. Qada perencanaan, qadar pelaksanaan dia. Nampak? Jadi itu yang kata. Tetapi qadar ni, kalau ayat yang paling senang nak faham lah, qadar ni yang dah jadi. Contoh kahwin, dah kahwin. Cerai, dah cerai. Maknanya itu perkara yang dah terjadi. Maknanya itu takdir Allah. Memang Allah dah tentukan. Tetapi sebelum berlakunya benda tu, selagi belum berlaku, kena usaha tu. Sebab kalau pasangan bergaduh tu kan, dan nak bercerai tu kan, orang nasihat, dia pun puaslah usaha untuk memulihkan. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat yang ke-21, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma tunazzaluhu illa biqadarin maghlum. Yang bermaksud dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamulah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Jadi makna kata kita ni kan kadang-kadang macam contoh COVID kan, macam isu tu kan, kita sakit, kita kena jangkitan, tapi kita orang yang tak nak buat apa-apa, tak apalah, biarlah apa nak jadi jadilah. Tapi kalau orang tu dia semangat, dia berdoa kepada Allah, dia usaha ni. Dia usaha, ya Allah bantulah aku, ya Allah. Aku sayangkan anak aku, ya Allah. Aku tak nak pergi dulu, ya Allah. Aku minta ampun, ya Allah. Dia makan ubat, dia ikhtiar, dia buat macam-macam. Pada ketika ini, terserah pada Allah untuk mengubahnya ataupun sebab yang qadar tu belum berlaku lagi. Baru qada aja. Baik. Jadi mana kata,
takdir mu'allak. Dia ada dua takdir. Satu takdir mu'allak, satu takdir mubram. Takdir mu'allak masih boleh berubah kalau manusia berusaha mengubahnya. Misalnya seseorang yang miskin boleh jadi kaya. Seorang yang miskin boleh jadi pintar dan lain sebagainya. Semua ini perlu melalui proses usaha yang keras untuk mencapai semuanya. Dalam tengok dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia. Jadi makna kata, dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang boleh diubah takdir mu'allak ni adalah maknanya usaha kita. Selagi mana boleh usaha, ada yang kita boleh buat. Contohnya, aku nak sangat dengan dia, aku nak dengan dia. Pernah kan? Kita tengok orang yang nak kahwin dengan orang tu lala tak jadi, orang tu kahwin dengan boyfriend dia, kalau boyfriend yang lain, dia kahwin. Tapi, bila dah tua, dah bercerai, bukan cerai, dah bercerai mati ke, lepas tu pun jumpa balik, reunion bekas pelajar, kahwin dia, nak beritahu. Kalau anda berkata ada ruang dan masa tu, sampai satu tahap kalau Allah izinkan akan berlaku juga. Tapi takdir mubram adalah takdir yang tak boleh diubah oleh manusia. Meskipun ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Sebagai contoh, kematian, jodoh, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-34. Yang bermaksud, pakak dah saudara banyak nak cakap ini. Alhamdulillah. Yang bermaksud, surah Al-A'raf ayat 34. Dan tiap-tiap umat memiliki. Apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun. Dan tidak dapat pula melanjutkannya walau sesaat pun. Jadi hikmah keimanan kita kepada qada dan qadar. Apa sebab kita kena beriman kepada qada dan qadar? Pertama, supaya kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Sebab percaya bahawa takdir Allah merupakan ketetapan yang terbaik bagi seluruh makhluknya. Kita katakan. Macam apa yang berlaku kepada Syuaib kan? Syuaib bila isterinya pergi, dia fikir, Allahu Akbar, inilah ketetapan yang terbaik. Dahlah dia pergi hari yang baik, bulan yang baik. Satu dunia mendoakan dia, bukan Malaysia. Satu dunia mendoakan dia. Tiba-tiba orang semua nak tengok balik kisah hidup dia. Kedua, tujuannya supaya kita selalu rendah hati bahawa segala sesuatu yang terjadi semuanya berkat kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada anak murid debat saya. Anak murid debat saya seorang ni. Dia sehari sebelum hari raya Aidiladha, suami dia meninggal. Accident. Masa bawa anak dia. Anak dia 3 hari tak sedar. Dan bila anak dia sedar pula, 3 hari lepas tu anak dia pula meninggal. Bayangkan, seminggu 2 meninggal dalam keluarga dia. Tak tahu kalau orang lain gila dah. Tapi sudah kekuatan dia. Dia masih ada seorang anak. Bila dia tanya saya, kat mana Abang Acoy? Dia panggil saya Abang Acoy je. Sama dengan pasal seorang orang pun dia panggil dia Acoy. Kalau dia baca, saya kata dia, tak apa. Yang dah pergi, tapi ingat yang hidup tu. Yang hidup tu masih memerlukan kasih sayang daripada Mai. Nama dia Mai, dia panggil Mai. Jaga anak tu baik-baik. Alhamdulillah. Dia pun baru ni dah kahwin satu lagi. Dia kahwin dengan suami baru. Dan Alhamdulillah. Hidup dia lebih bahagia. Syukur Alhamdulillah. Dan rupa-rupanya yang suami dia, arwah suami dia dulu, meninggal dah siap. Nombor PIN dekat kad bank dah siap. Rumah dah settle. Tinggal apa semua. Dia tinggal nak menjalani kehidupan dia je. Macam dia dah tahu-tahu nak pergi. Tapi sebenarnya apa pun nak cerita, dia akan mengajar kita rendah hati. Semuanya kehendak Allah. Berkat kepada Allah Ta'ala. Ketiga, selalu berjiwa optimis. Tak putus asa bila kita rasa gagal. Kita sampai kegagalan, kita yakin. Kita boleh usaha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan izinkan kita berjaya di masa akan datang. Mungkin Allah akan mengganti dengan cara yang lain yang lebih baik. Dulu Abang Dan Wahab pun tak sangka dia boleh jadi pelakon. Contoh. Kan? Saya masih sayang nak pakai baju yang Abang Dan Wahab bagi saya tu. Oh, cantik baju tu. Saya bila pakai tu kan. Jadi yang sebenarnya saiznya tu dah lain daripada keadaan yang sepatutnya. Baju tu sampai waktu saya dah berubah. Jadi saya kena kurangkan badan saya dulu boleh pakai baju. Tapi memang terima kasih, cantik Bandit, cantik kan. Kemudian membiasakan diri kita supaya bersikap sabar dan bertawakal kepada Allah SWT
Dan begitu juga jiwa kita akan lebih tenang sebenar-benarnya. Dalam bab qada dan qadar ini, itulah dia. Yang paling mudah basic kita nak faham kat Kuna, benda yang takdir ni adalah benda yang dah terjadi, dah tak boleh ubah. Tapi benda yang belum terjadi, itu qada Allah tu yang kita tak tahu ni. Allah dah tulis tapi kita tak tahu apa yang akan jadi. Jadi selagi mana kita tak terjadi benda tu, usahalah. Contoh macam sekarang kan, isu pasal kita tak tahu COVID kita ni sampai bila lah agaknya. Allahu Akbar, susah betul lah. Tapi selagi mana boleh usaha. Macam boleh buat IG live nak jual biskut kelapa, buatlah. Boleh jual kopi lala, buatlah. Buat mana yang kita boleh. Kan? Isunya sekarang, apa yang berlaku sekarang adalah bila ada orang yang ambil keputusan untuk cabut nyawa sendiri. Itu yang kita sedih sekarang. Bayangkan tahun lepas, saya ulang balik, 266 kes bunuh diri dekat Malaysia tahun lepas. Tahun ini, setakat bulan Mei, 53 kes bunuh diri, tidak termasuk 19 kes cubaan bunuh diri. Apa sebab? Yang paling pelik, majoriti kes orang Melayu beragama Islam. Apa pasal? Allah parah. Kan? Bunuh diri bukan sebab peras bekas suami ke, peras boyfriend ke, kau kunci cintaku di dalam hatimu ramlah ram ke, selamat jalan Romeo ke. Tak ada. Kan? Tak ada. Tetapi apa yang berlaku disebabkan oleh kekangan keuangan. Hilang kerja. Saya yakin orang yang nak naik bendera putih ni pun, Allah, bukan senang nak naik bendera putih. Kalau saya lah, tu yang saya itu borak dengan Abang Samsul Rau. Kan? Orang yang naik bendera putih dengan Abang Samsul Rau, cerita kat saya, dia kata, orang dah tertekan bang, dah macam mana? Betul lah tu dia. Saya memikir, kalau saya lah naik bendera putih, saya fikir macam manalah anak aku tengok aku. Macam tu lah. Ya Allah, Abah pun dah orang tu dah surrender. Macam tu lah agaknya orang akan fikir kita. Jadi keadaan keterdesakan ni sebenarnya, kadang-kadang itulah manusia. Manusia selalu sebut, InsyaAllah. Tapi dia tak faham tu dengan izin Allah, dia sebut, InsyaAllah. Dia selalu sebut, ingat Allah banyak-banyak. Tapi bila kena kat dia, meroyan. Nampak? Bila kat orang lain pandai, kau menasihat. Ingat Allah banyak. Ingat Allah banyak. Sabar. Sabar. Ingat kita ada Allah. Kau main lagi. Tapi bila kena kat diri aku, tak tahulah kenapalah hidup aku jadi macam ni. Tentulah kan. Sebab sebenarnya hakikatnya, kita mudah untuk memberi nasihat pada orang lain. Tapi bila datang pada diri kita, belum tentu lagi. Saya nak cerita, waktu arwah abah saya meninggal dunia, saya masa tu masih belajar di UiTM. Saya balik ke rumah mak saya sampai ke rumah, mak saya tak sampai lagi dengan jenazah arwah abah saya ni, belum sampai lagi. Bila sampai je dekat rumah, mak saya tak nangis lagi ni. Bila dia sampai, dia peluk saya, baru mak saya nangis. Dan waktu nangis tu, sabar mak. Lepas tu mak saya pun cakap, tak apalah, abah kau meninggal senang, dia tak susahkan orang. Tu abah saya cakap. Tapi yang paling tak tahan tu, waktu ada ramai-ramai yang datang jumpa mak saya dalam mengucapkan takziah tu, boleh ada satu hamba Allah jumpa mak saya, dia cakap macam ni. Sabarlah. Kau rasalah apa yang aku rasa. La ilaha illallah. Saya masa terfikir ada juga orang macam ni. Tetapi apapun sebenarnya, percaya satu benda. Semua perkara yang berlaku, termasuklah manusia yang datang cakap kat kita macam-macam ni, orang kutuk kita ke cakap apa-apa, semuanya Allah datangkan sebab nak uji keimanan kita kepada Allah. Itu saja. Datangnya ujian, nak uji. Macam saya dengan Abang Samsul Rau dulu. Kita orang berniaga bila ceramah tu, berniagalah apa benda kat belakang. Oh, Abang Samsul Rau siap cakap mak mentua dia muka macam ni lofah. Yang main-main. Masa tu, berebut orang. Saya pun, mak seronok tengok. Saya jadi seronok tengok orang berkerumun dekat gerai tu. Jadi mak dia kata, tiba-tiba zap Allah Ta'ala tarik PKP. Zap Allah Ta'ala tarik. Dan bila kita ni ada orang cakap, kau tak apalah, kau artis, kau tak apalah, kau Samsul debat, tak apalah, siapa cakap. Sampai roadblock yang salah orang tu, kena pusing juga, yang main-main. Wah, saya nak hantar barang, tak pusing. Tapi itu pun sebenarnya, ketetapan yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk kita. Tetapi, ada orang dia usaha, dia cari jalan tikus. Nak pergi juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Tapi makna kata, lebih kurang macam tu lah hari ni pengisian dia. Sebab apa nak bagi tahu ni? Sebab hari ni ramai orang dah tertekan dah. Ramai orang tertekan. Meniaga rendang pun dah tak apa-apa jalan kan. Apa nama rendang tu? Rendang nasib. Macam tu lah lebih kurang. Saya dah lama tak merasa lah. Itu saya sebut rendang nasib tu. Sebab nasib sekali je dapat. Lepas tu dah tak dapat-dapat lagi dah. Agak-agak lah. Saya dah sebut dah dulu, tolong postkan ke rumah saya. Dia tak post kan. Ini adalah satu keadaan. Jadi saya anggap ini takdir. Tak apalah. Ketentuan Allah SWT. Kan Kak Liza kan? Dulu janjinya nak post. Tapi tak post-post. Kan? Bercerita masuk teringat kajian dia baik. Okey, Ustaz suka ke? Okey. Nanti saya postkan. Nanti dia punya post sampai ke sudah. Tak tahulah siapa. Ni contoh sebagai contoh. Jangan terasa hati pula ni contoh. Jadi apa-apa pun dalam kehidupan kita, semua ni halakah anak seni ni, kepada semua yang mengikuti kuliah ni, satu je. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Sebenarnya dalam saya semalam saya ada sharekan satu video, kalau siapa yang sempat tengoklah dekat dalam YouTube, antara Siti Sarah isteri Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah Raisuddin. Saya share. Tujuan saya share tu adalah saya nak bagi tahu siapa Siti Sarah isteri Nabi Ibrahim ni, orang kena tahu kisah dia. Dan kemudian saya sharekan tentang kebaikan Siti Sarah Raisuddin. So maknanya tak kira siapa, semua boleh buat baik. Dan saya share tentang Pak Yus Jambu, saya share tentang Abang Boceh. Ada pula yang komen, tak usahlah nak banding-banding Siti Sarah tu dengan Siti Sarah Nabi Ibrahim. Ada yang komen, ya Allah, saya kata, cubalah kau dengar dulu apa yang dia explain dalam tu. Kita nak begitu, bukan nak. Saya dalam tu saya cakap, tidak terniat di hati saya untuk menyamakan antara Siti Sarah isteri Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah Raisuddin. Tapi sebenarnya nak tunjukkan kemuliaan-kemuliaan yang dilakukan oleh seorang manusia. Kita tak perlu tunggu kita nak menjadi kaya baru kita nak sedekah. Tak. Apa yang kita ada ni kita sedekah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan dimurahkan rezeki untuk kita. Baiklah. Saya tak nak cerita. Ada ke lagu tu? Afiq, jadi ke Afiq? Kau nak pasang lagu? Ha? Oh, ada problem. Sistem yang ni tak tahu, ni sistem orang sebenarnya, pinjam. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Abang Samsul Ara mungkin nak ulas sikit, silakan. Alhamdulillah, itu dia penerangan yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Samsul Debat sebentar tadi tentang suratan atau kebetulan. Siapa punya mic yang tak mute tu? Rasanya $N baru masuk. Tolong ya Allah, tolong mute. Ampun, minta maaf. Sekejap. Ya Allah. Siapa tu? Assalamualaikum, minta maaf saya termasuk lewat. Waalaikumsalam. Tolong mute sekejap. Nanti kalau ada soalan nanti saya buka. Okey. Baik, alhamdulillah. Kita dah pun dapat tadi pada sedikit apa yang saya lalui ataupun saya dengar tadi, suratan atau kebetulan. Kita kadang-kadang terlupa. Dalam Islam, kita ni orang Islam, kita percaya kita ada rukun Islam 5, tetapi kita terlupa bahawa kita ada rukun iman ada 6. Di mana dalam rukun iman itu, selain daripada kita percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya pada kitab-kitab, percaya kepada hari kiamat, kita terlupa satu, iaitu percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita faham, kan, maklumlah orang perempuan dia pasti ingat apabila kalau tertinggal solat ataupun ketika dia bercuti ataupun berpuasa, maka dia kena qada puasa. Okey, mungkin ada nanti orang nak bertanya juga, saya pun nak bertanya juga dengan ustaz, adakah qada solat, qada puasa dengan qada yang kita cakap tadi, qada dan qadar tu sama, ataupun sekarang ni tadi ustaz ada sebut tadi tentang hati kita kena redha, kita kena redha daripada apa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak redha ni ustaz bukan senang, kan? Bukan senang. Boleh sebut memang boleh redha, tapi macam mana kita nak mendidik hati kita ini supaya husnuzon. Kita tahu husnuzon. Oh, kalau kata ni sebut ni selalu post, tambah saya tengok kuna kalau post dalam IG, oh story ni husnuzon saja. Sangka baik dekat Allah, semua Allah buat. Tapi kalau katalah kita juga yang nanti yang post juga benda-benda yang bukan negatif, tetapi macam bila contoh orang lain kena ke apa kan, kita cakap balik benda yang bukan husnuzon, tak semacam yang kita post. Jadi mungkin ada daripada Zaki Hanas dari tadi mungkin ada ingin bertanya, Ramlah Ram mungkin ada bertanya, walaupun Liza Abdullah dia tadi diminta Ustaz Samsul Debat tolong hantar satu laptop bagi dekat dia. Berapa?
Dia nak laptop sebab dia tak puas bercakap pakai telefon. Walaupun saya tahu sebab kecil sangat tak boleh nampak semua, dia kena scroll. Ya. Oh, boleh. Okay. Nanti kita bagi TV tu senang. Baik, saya nak buka soalan. Tetapi sebelum saya buka soalan nanti Ustaz tolong jawab tadi Ustaz macam mana yang saya tanya, untuk kita bersangka baik pada diri kita dan juga bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang Datuk Zila, selamat datang, terima kasih. Okey. Siapa yang nak bertanya soalan? Kita nak berapa soalan bang? Mana sempat sebelum 10.30 lah. Sebelum 10.30 kita habis. Baik. Siapa yang nak bertanya soalan, kita akan bagi buka. Siapa? Kuna dulu. Okey, Kuna, silakan Kuna. Tolong mute mic unmute mic. Boleh cakap? Boleh, silakan. Assalamualaikum semua. Ustaz, mungkin soalan saya ni tidak berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan. Boleh ke tanya yang bukan berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan? Boleh sangat. Saya memang menjangkakan soalan Kak Kuna memang tak pernah berkait dengan tajuk. Saya memang jangka. Silakan. Tak ada masalah. Okey. Kita selalu cakap pasal nak jadi orang yang beriman kan Ustaz? Ya, baik. Ada sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah, macam mana kita nak tahu kita ni orang yang beriman? Jadi kita nak tanya soalan tu. Itu dia. Macam mana kita nak tahu kita ni beriman? Oh ya Allah ya Rabbi. Orang beriman lah. Sebab kita semua ni buat amal ibadah untuk jadi orang yang beriman, orang yang baik kan, orang yang Allah suka. Jadi macam mana kita nak tahu kita ni orang yang beriman? Baik. Okey, soalan dia gitu. Cukup Baik. Abang Samsul debat, kita kumpul boleh? Boleh. Okey, baik. Siapa lagi nak tanya? Kak Nora kita dengan ibunya mungkin ada macam tadi, macam ada pegang-pegang hidung macam nak bertanya je. Tak ada? Ada. Buka unmute mic. Assalamualaikum Ustaz. Ini bukanlah satu soalan tapi sedikit pendapat yang nak minta Ustaz ulas selepas tu. Apabila berlakunya kematian pada sahabat kita Siti Sarah, banyak benda dan iktibar teladan jadi pada kita semualah, termasuk especially keluarga. Yang saya nampak kat situ adalah impact dia adalah dia seperti menghidupkan hati ramai orang yang dah mati, hati yang dah mati. So termasuk saya sendirilah kan, lebih terasa insaf. Jadi apa pendapat Ustaz tentang perkara-perkara yang berlaku seperti inilah? Okey. Boleh Ustaz SD? Boleh. Lagi satu boleh? Jadi saya jawab tiga dulu. Saya ingat saya jawab tiga tu dulu. Lepas tu nanti mungkin orang lain ada idea nak tanya lagi, boleh tanya lagi. Okey, silakan bang. Yang pertama, bagaimana cara untuk bersangka baik dengan Allah? Bersangka baik kan, apa benda yang Allah Taala bagi ni betul. Sebenarnya hakikat untuk bercakap memang senang berbanding menanggung. Itu sebab saya kata tadi, bila kena dekat kita, bukan senang kita nak sangka baik dengan Allah. Sebenarnya. Itu sebabnya macam kita main dam lah, pernah main damaji, pernah main tak damaji? Siapa yang pernah main damaji? Bila main damaji, yang tengah main tu tak nampak nak makan apa, tapi duduk kat luar tu makan lah, tak nampak boleh makan 3. Ya Allah, makan. Sebab orang luar tak sama dengan orang yang sedang menghadap tu, dia tak sama. Bila kita tengah menghadap tu, memang kita tak nampak. Jadi itu sebabnya kita perlunya mendampingi orang-orang yang boleh menasihatkan kita. Saya sendiri pun banyak dapat poin daripada Abang Samsul kau. Banyak nasihat saya. Tak adalah bang, saya rasa macam ni bang. Dia macam ni, dia ni macam ni. Oh ya ke bang? Saya rasa macam ni bang. Tak tahu bang. Abang Samsul kau sebab pengalaman dia banyak. Jadi salah satu cara nak sangka baik dengan Allah adalah satu je. Nak sangka baik, kita kena tahu. Contohlah, saya tak kenal dengan Kak Nora Syikin Bustamam. Contoh, bukan nama sebenar. Tapi saya ni boleh tengok, dia ni sengih-sengih ni tak puas dengan aku ke, suka dengan aku ke, dia ni okey ke tak okey dengan aku ni, contoh kan. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita tak kenal.
Tetapi bila lama kelamaan lah, ini kau rumah Abang bin Wahab, apa salah itu aku nampak kat pekan lain? Contoh. Jadi makna kata, wah Fahar, akhirnya bila kami dah saling kenal mengenali, baru kita tahu. Macam Abang Samsul Rarau lah. Dulu saya kali pertama jumpa dia dengan grup geng-geng tabligh, dia singgah sembahyang dekat masjid negeri dekat Seremban. Dia masuk, dia berempat, dia dengan suajin tu disingkat dengan dia gulung sikit, dia sembahyang. Saya tak sempat nak ikut dengan dia, baru nak tegur, bang, nama saya Samsul kan. Tak sempat tegur. Masa tu saya ni kerja cabuk macam tu je lah. Dia terus saya pergi. Oh je lah. Alamak, tak sempat cakap, tak apalah, lain kali je lah. Kan? Dan akhirnya bila saya dapat sepetang dengan dia, rupa-rupanya dah kenal, baru tahu, oh Abang Samsul ni okey. Tak masalah. Masa hari tu mungkin dia sibuk. Tapi makna nak beritahu, macam tu juga dengan Allah dan Rasul. Allah dan Rasul, kalau kita nak sangka baik dengan mereka, kita kena kenal mereka. Macam mana nak kenal mereka? Itulah dia yang kita cerita tadi. Tentang rukun iman yang Abang Samsul Rarau cerita tadi. Ta'dibu auladukum bisalasati asya', kata Nabi. Dan adabkan anak-anak kamu. Sematkan dalam diri anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, boleh sayang Nabi. Kalau kita tak sayang Nabi, macam mana? Kalau kita tak kenal, macam mana nak sayang? Kena kenal dulu. Bila kenal, baru jadi sayang. Dulu saya tengok, masa dulu kan, kalau tengok dekat Ampangan, adalah cerita dia, tak payah cerita panjang lah kat Kuna Wih, ini Kuza, Kuna adik-beradik, betul ke? Tengok muka macam lain, contohlah kan. Ya betul, boleh biar betik, macam tu kan. Jadi, rupanya ni Kuza, yang ni Kuna. Macam tu. Tapi bila dah kenal, baru tahu. Nama dia Nur Elisha rupanya. Kan? Bukan, itu nama siapa? Nama anak ke? Tengku apa sebenarnya? Aduh, kelakar tu. Tak apalah, makna kata bila dah kenal baru tahu, punya Kak Kuna ni jenis macam ni. Dia nak cakap lah macam tu kan. Maknanya dia jenis tu terang, bagus. Cakap je. Betul. Sebenarnya tak salah pun soalan Kak Kuna tu tadi. Kan? Sebenarnya kita je kadang fikir, wah patut tak aku tanya? Patut tanya aje. Tak ada masalah. Kan? Lagipun kita ni halakah kita ni, tak ada masalah pun. Kita bukannya sidang parlimen. Kan? Kita nak tanya pun atas tujuan untuk buat kebaikan. Okey. Begitu juga sebenarnya, salah satu cara nak baik, ingat balik apa yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis qudsi, yang mana Nabi beritahu, sesungguhnya aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Mana kalau kita sangka yang baik, baiklah. Kalau kita sangka buruk, buruklah. Contoh, jadi sesuatu kita, ini Allah nak bagi bala kat aku ni, confirm bala. Allah Ta'ala bagi aku, Allah Ta'ala saja nak tegur aku ni, nak bagi aku jadi lagi baik. Memang betul. Termasuklah yang Kak Nora sebut tadi tu, pasal kisah Siti Sarah tadi. Dia seolah-olah menghidupkan jiwa yang mati. Kita sangka macam tu, memang itulah dia. Sebab sangkaan yang baik-baik. Tapi kalau kita sangka buruk pun, itulah dia. Allah dah beritahu dengan jelas, aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Soalan kedua, cara nak tahu keimanan kita, rujuk balik, tengok balik KPI dia. Kalau boleh dekat setiap rumah masing-masing tolong print balik, tengok apa yang Nabi bagi tahu dalam khutbah takhir Nabi. Nabi pesan tu bukan saja-saja dalam khutbah takhir Nabi. Nabi cakap, sesungguhnya aku tidak tahu sama ada aku boleh bersama-sama lagi dengan kalian semua di sini pada seperti mana hari ini. Sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir pada hari ini. Yang tak hadir itu siapa? Termasuk kita. Mudah-mudahan mereka lebih memahami daripada mereka yang mendengar dariku di sini hari ini. Nampak tak? Sesungguhnya seperti mana kamu mempunyai sesungguhnya bagaimana kamu mempunyai hak ke atas orang lain, begitu juga orang lain ada hak ke atas diri kamu dan harta kamu. Sebenarnya haram kamu atas darah orang lain, begitu juga kamu haram untuk memakan harta orang lain. Semua dah cerita. Sesungguhnya segala urusan berkaitan dengan riba, segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Nampak? Dah sebut dah. Bab interest, cek balik duit gaji, payment kita masuk bank mana? Bank tu pakai sistem apa? Bercampur dengan interest ke tidak? Ada yang pernah sebut depan mata saya. Dia kata, Ustaz, betul lah. Sistem perbankan Islam tu tak ada interest. Tapi charge perkhidmatan dia tinggi. Lagi baik pakai bank biasa. Kalau orang cakap macam tu, dia kena ucap balik semula. Sebab apa? Sebab ini hukum agama Islam, hukum Allah. Bukan nak cerita main-main. Disebutkan juga, seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu. Isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Jelas dia bagi tahu.
Maknanya, layanlah, berikanlah mereka makanan, pakaian dan tempat tinggal dengan penuh kasih sayang. Makna bukan bagi saja. Nah, ambil duit ni, beli baju. Tak, bagi dengan kasih sayang. Kena bagi. Dan apabila mereka telah menyempurnakan hak seorang isteri itu, maka isteri itu tidak boleh membenarkan lelaki-lelaki yang tidak disukainya masuk ke dalam rumahnya. Maksud dia, apa perkara kena minta izin dengan suami. Dan macam-macam lagi yang Nabi sebut, cuba kita tanda. Yang ni aku dah buat belum? 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 Dah buat belum? Setiap harta kekayaan kamu, ada hak orang Islam yang lain. Maknanya zakat, sedekah, kena bagi kat orang. Jadi makna kata, benda-benda ni semua, nak ukur keimanan kita adalah sejauh mana kita percaya. Saya ingat lagi Abang Samsul Ragau pernah tanya saya waktu rakaman program Dua Samsul. Abang Samsul Ragau tanya saya, ada seorang artis tanya kat Abang Samsul Ragau. Abang Samsul Ragau tanya pula kat saya. Ada seorang artis tanya dia. Ni Abang Samsul nak tanya sikit. Kata. Abang Samsul tanya apa bang? Itulah. Ada seorang artis ni lah. Dia sebut nama dia. Dia kata. Dia tanya saya, kalau betul lah pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Dia kata. Ingat tak bang? Abang tanya saya. Lepas tu Abang Samsul tanya saya, lepas tu abang jawab apa? Mana aku tahu tu, aku tanya kau tu. Dia tanya kat saya. Jadi, setakat ni tengah nak cari. Adalah jawapan tapi tengah nak cari. Jadi saya kata, ni abang cakap dengan dia, kita ni, kalau nak ikutkan banyak lagi benda-benda wajib tak masuk dalam rukun Islam. Banyak lagi benda-benda wajib. Contohnya, buat baik pada mak ayah wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Amal ma'ruf nahi mungkar pun tak masuk dalam rukun Islam. Benda wajib. Kan? Lepas tu, menjaga pendapat rezeki yang halal. Wajib. Tu pun tak masuk dekat dalam rukun Islam. Tetapi, bila kita baca rukun Islam, jangan lupa baca rukun iman. Percaya tak pada Allah? Percaya. Percaya tak pada Rasul? Percaya. Kalau percaya pada Allah dan Rasul, belum cerita kitab, belum cerita hari akhirat, belum cerita qada dan qadar, belum cerita lagi tu. Oh, cerita percaya pada Allah dan Rasul, selagi mana apa kita percaya tu, maka apa yang Allah Ta'ala suruh, apa Nabi suruh kita buat, Nabi suruh tinggal, kita tinggal. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita boleh buat, tapi kalau hidup masih mempertikaikan apa yang Allah wajibkan, masih mempertikaikan apa yang Nabi suruh kita buat, maka kita semaklah sendiri tahap keimanan kita. Sebab saya kena cerita hakikat, hati-hati dengan anak-anak kita yang belajar di universiti sekarang ni. Sebab ada golongan-golongan terlalu ramai dekat luar sana sekarang ni, golongan yang anti hadis. Dia nak pegang Quran aja. Dan malahan, dia siap buat conference dekat Filipina, buat conference dekat Singapura, kumpul grup ni. Dan masalahnya saya dengan Abang Samsul Ragau, kalau berhujah dengan dia pun takkan menang. Sebab apa? Mereka hafal Quran. Itu masalah dia. Itu sebab golongan-golongan macam ni, dia tak kaya tudung. Dia cakap, ada pun dalam Quran sebut, dalam Quran tak ada sebut pun. Yang kena pakai tudung, dia cakap macam tu. Kan? Dia hanya sebut labuhkan pakaian-pakaian kamu je, dia tak cakap pun tutup aurat, dia tak ada sebut. Tapi hadis Nabi sebut, itu gosip aja. Dia say, dia kata. Bayangkan. Memang ada orang-orang yang macam ni. Sedangkan Al-Quran ni ibarat satu manual. Tapi praktikal dia tu sunnah. Sebenarnya Nabi menguraikan apa yang ada dalam Quran lagi sebenarnya. Al-Quran tu dah lengkap lah, cuma penguraian saja. Jadi itu sebabnya kan, itu dari segi keimanannya kita tengok balik, kalau betul-betul kita beriman pada Allah dan Rasul, tentu kita akan buat apa yang Allah suruh. Kita akan tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Prinsip ihsan kita akan buat sebab Allah, kita nampak Allah. Kalau tak nampak Allah pun kita yakin yang Allah nampak kita. Dan saya bersetuju kematian Siti Sarah, iktibar teladan yang banyak. Beberapa kali dah saya bila berforum, bila ditanya tentang Siti Sarah, saya pun menangis. Saya cakap pun saya nangis. Kita terbayang-bayanglah kalau kita duduk tempat dia. Bayangkan kalau kita duduk tempat suami dia. Kan? Dan Allah Ta'ala pilih dia. Itu sebab saya kata, saya banyak cakap, ramai orang kutuk artis. Saya cakap hari tu, dalam video tu saya kata, kau kutuk artis ni, kau kutuk artis ni, kau kutuk artis ni, tapi kau tak tahu pengakhiran dia macam mana. Kau kutuk orang ni macam ni, buat lawak bodoh lah apa semua. Kau tak tahu betapa kemuliaan seorang tu macam mana. Yang Allah Ta'ala sembunyikan daripada mata kita. Itu pun tak belajar lagi. Bayangkan Pak Yus Jambu tu, orang kutuk dia dulu buat lawak bodoh apa semua. Orang tak tahu dia dulu selalu suruh pembantu peribadi dia, kau bawa aku pergi rumah anak yatim yang dekat apa tu. Dia singgah, dia bagi envelope dekat pemandu dia tu, kau pergi bagi. Dia pergi bagi, tak turun, tak apa, aku tak mau turun, nanti orang semua tahu aku bagi, dia kata. Bayangkan sampai macam tu. Kita jangan cek besar dinding, cek tu.
Nak bagi tahu, contoh biar nampak cek tu siapa bagi. Itu sebab saya kata permulaan seseorang itu sudah tidak apa-apa penting sebenarnya. Tapi pengakhiran kita tu yang akan dijadikan ukuran. Tengok sahabat-sahabat kita. Kalau ikutkan zaman masing-masing, Abang Samsul Rarau dulu berlakon, Abang Samsul Rarau menyanyi, bukan kita tak tahu. Abang Den Wahab dulu berlakon jadi hero je, heroin dia siapa, bukan kita tak tahu. Kak Kuna dulu pun berlakon, Kak Kuzah berlakon. Tetapi bak kata pepatah Inggeris tu, semalam tu ibarat cek tenang, tak ada nilai dah, tak usah ingat-ingat lagi. Yang baik tu kita simpan lah. Tapi tak elok tu buang lah. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar, entahkan tidak. Tetapi hari ini ibarat wang tunai. Gunakanlah ia sebaik-baik. Manfaatkan, jaga diri kita baik-baik. Alhamdulillah lah duduk macam ni, majlis ilmu macam ni. Apa sangka kan? Kita boleh duduk sekali, bincang pasal benda-benda baik. Kan? Kak Zakia Hanas. Saya sebenarnya nervous ni nampak Kak Zakia Hanas. Dulu dia baca berita, dia buat pengumuman macam-macam. Pengumuman pilihan raya pun saya tengok muka dia. Dulu. Ya, Kak Zakia Hanas kan. Dia kat TV3. Jadi sebenarnya pengakhiran itu juga yang penting. Ada macam kawan-kawan saya lah, belajar kat sekolah dulu dapat 5A, PSR, SPM, straight A's. Tapi keluar jadi penagih. Kita tak tahu. Kan? Tetapi walaupun dia jadi penagih, itu bukan pengakhiran hidup dia. Dia mungkin boleh jadi berubah, jadi lebih baik, jadi orang yang lagi baik. Dan sahabat-sahabat kita yang dalam geng-geng tazkirah ni pun, adalah yang banyak tanya saya soalan saya kadang WhatsApp. Ustaz, apa hukum macam ni Ustaz? Ustaz, macam mana macam ni? Ya? Kadang-kadang soalan-soalan yang mencabar tu macam Kak Liza Abdullah dah, dia gemar dia dah tanya tu, tak, cek. Dah tak macam ni. Dia ubah pula soalan tu. Dia dah tanya tu, saya dah jawab, dia ubah pula soalan tu macam ni. Itu Kak Zila, itu tu Kak Liza Abdullah lah. Kan, dia banyak tanya soalan yang macam tu. Jadi apa-apa pun, macam saya kata tahniah lah, apa-apa pun sentiasa letakkan diri kita dalam keadaan tempat orang baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab kata apa, falsafah Arab tu kalau berkawan dengan tukang besi, walaupun kita ni walaupun kita tak bertukang besi, tapi dia punya bau arang besi itu tetap dapat kat kita. Kan, macam orang kita kawan dengan orang jual minyak wangi, walaupun kita tak jual, akhirnya dapat kita, orang kata bau wangian-wangian kan. Tapi saya dulu pun berkawan dengan orang yang meniaga rendang, dapat bau dia, tapi sekarang dah makin hilang bau dia. Macam tu je lah nak cerita. Wallahu alam. Terima kasih. Dia tak tunjuk kat siapa tu, contoh aja. Okey. Alhamdulillah. Itu dia tadi penerangan dari Al-Fadhil Ustaz Samsul Debat tentang iman, tentang bersangka baik. Dan kita juga selalu berdoa. Kita apabila lepas solat, kita selalu doa. Sebab tu kadang-kadang saya pesan pada dalam kuliah-kuliah orang jemput saya juga, saya selalu cakap pada diri saya dan juga kepada orang yang mendengar, kita kena faham apa yang kita baca dalam Al-Quran, kita kena faham dengan apa yang kita baca dalam solat, kita juga kena faham dengan apa yang kita baca dalam doa. Antaranya doa yang selalu kita baca ialah Allahumma htim lana bihusnil qatimah wala tahtim alaina ya Allah bisuil qatimah. Maksud dia apa? Ya Allah, matikanlah aku nanti dalam keadaan yang baik-baik, jangan kau matikan aku dalam keadaan yang tidak baik. Walaupun kita sekarang ini dalam dunia ataupun kita dalam anak seni, memang ada banyak juga cerita-cerita yang kita tengok tentang anak seni yang pengakhirannya baik-baik. Sebelum kita menerima ke berita kematian almarhumah Siti Sarah, kita juga ada seorang insan seni yang meninggal ketika di dalam penjara. Beliau namanya ialah almarhum Benji, di mana kita tahu bahawa beliau juga mempunyai rekod kalau diterang-terangkan ianya tidak baik, ditahan di Indonesia. Tetapi tahukah kita bahawa beliau mungkin pengakhirannya baik-baik apabila kita dapat berita bahawa beliau khatam Quran di dalam penjara. Dan apabila khatam Quran ni di dalam penjara pula, kita sendiri tahu bahawa dia tidak boleh melakukan kesilapan dan kejahatan. Dan apabila beliau meninggal dunia di dalam khatam Quran, maka kita bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mengakhirkan pengakhiran hidup dalam keadaan yang baik-baik. Jadi kita jangan tarik handbrake dulu, kita jangan rasa putus asa dulu.
Ayuh kita sama-sama bersangka baik dengan Allah Subhanahu taala. Baik, banyak kali kita sebut tentang arwah. Sebelum mungkin Al-Fadil Ustaz Samsul Rebat mungkin ada doa nak dibacakan untuk kita dan juga semua untuk anak sini. Jadi saya ingin menyuruh kepada diri saya dan juga semua, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mari kita hadiahkan, niatkan pahala daripada bacaan Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada almarhum Benji, almarhumah Siti Sarah dan juga almarhumah sahabat-sahabat kita yang telah pergi dahulu dari kita. Semoga mereka diberkati dalam hati Allah SWT. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi saya nak silakan Al-Fadil Ustaz Samsul Rebat, mungkin kita baca doa untuk kami anak-anak sini supaya kami sentiasa istiqamah dalam melakukan kebaikan dan kami juga orang kata berakhir nanti kehidupan cemburu rasanya dengan pemergian mereka-mereka yang dalam keadaan yang baik-baik ni. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amika wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalla wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win ala nafsi sakaratul maut wa najat minan nar wa afil istab. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ajsadana wa sallim arwahana wasallim arifatana wasallim ikhwatana minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiayai diri kami sendiri ya Allah, dan jika Engkau tidak mengampunkan kami ya Allah dan memberi rahmat kepada kami ya Allah, nescaya jadilah kami daripada kalangan orang-orang yang rugi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, sesungguhnya kami menzalimi diri kami dengan kezaliman yang banyak. Tidak ada siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa kami ini melainkan Engkau ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami dengan keampunan daripada-Mu ya Allah. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kesalahan kami di atas kejahilan kami yang terdahulu ya Allah. Ampunilah kami atas keborosan kami dalam urusan kami ya Allah, yang telah Engkau lebih mengetahuinya ya Allah daripada kami. Semuanya yang demikian itu adalah daripada kelemahan kami sendiri ya Allah. Ampunilah apa yang telah terdahulu kami lakukan ya Allah. Ampunilah apa kemudian yang kami laksanakan, dan ampunilah apa yang kami kerjakan secara rahsia atau terang-terangan ya Allah. Sesungguhnya Engkau lebih mengetahuinya daripada diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, serta dosa sekalian orang-orang yang beriman. Janganlah Engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dan dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihannya dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menjadi saksi ya Allah melihat pemergian sahabat-sahabat kami ya Allah. Antaranya sahabat kami Allah yarham Benji ya Allah. Allah yarham Pak Yus Jambu ya Allah. Allah yarham Abang Boce ya Allah. Dan yang terbaru Allah yarham Siti Sarah Raisuddin ya Allah, yang terlebih dahulu pergi daripada kami, benar-benar membuka mata dan hati kami betapa hebatnya akhlak mereka. Mudah-mudahan Engkau menerima mereka ya Allah, mengalu-alukan kehadirannya kepadamu ya Allah, dan meletakkan mereka di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami ini sangat lemah ya Allah. Namun dalam kelemahan ini kami berlindung dengan-Mu daripada wabak COVID-19, segala penyakit, keburukan, tingkah laku dan malapetaka ya Allah. Kami berlindung dengan keagungan-Mu ya Allah, dengan kalimah-kalimah-Mu yang sempurna, yang tidak akan dijangkau oleh semua makhluk, sama ada orang yang baik atau orang yang zalim, daripada segala kejahatan ciptaannya, daripada sesuatu yang turun dari langit, daripada yang kejahatan yang naik ke langit, daripada kejahatan yang berada di bumi, daripada kejahatan yang keluar dari bumi, daripada segala kejahatan fitnah malam dan siang,
melainkan yang datang bersamanya kebajikan. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami dengan penuh rasa rendah diri menadah tangan kepadamu, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mendengar doa-doa kami ini, siapa lagi lah yang akan mendengar doa kami? Sekiranya Engkau tidak memakbulkan doa-doa kami ini, siapa lagi lah yang akan memakbulkan doa-doa kami? Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz Samsul Debat. Terima kasih kepada anda yang semua menonton siaran ini, Halakah Anak Seni pada malam ini bersama dengan barisan-barisan artis dan juga mereka yang berada di belakang tabir. Antaranya kita nampak tu Azan Yunus, dia adalah penolong pengarah ataupun pengarah untuk drama yang kami tengah syuting sekarang ni, terpaksa diberhentikan kerana COVID-19. Datuk Zila Jalil, Izan Atan, Liza Abdullah, IN Dolah, Ramlah Haram, Din Wahab, Nazia Mustafa, Zakiah Anas, Kuna, Kak Emma dan juga Kak Nora dan juga ibunya. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Samsul Debat. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain halakah insan seni. Tapi untuk live ini dah habis. Jangan tutup dulu sebab kami semua nak sembang lama tak jumpa. Lepas dah habis nanti jangan tutup. Tolong Samsul Debat jangan tutup sebab ya. Afik jangan tutup, Fik. Dah cakap lah. Jangan tutup sebab kami nak sembang-sembang lama tak jumpa. Sebelum kami berakhir, mari kita tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah kita jumpa di lain masa lain waktu. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Samsul Debat. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kami. Kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.